Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi tetap yang bijak berbicara. Terima kasih. Nak pas 5 minit. Yang berhormat Datuk Seri Presiden, yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri yang saya hormati, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Tertinggi, para perwakilan di dalam Dewan dan juga para perwakilan di dalam Maya. Tuan Seri Pengerusi, saya pun nak sambung apa Datuk Jo cakap tadi. Wilayah Persekutuan cakap. Dia kata cakap pasal sejarah. Saya pun nak cakap pasal sejarah. Sebab sejarah ni penting. Kalau kita tak faham sejarah itu, yang lari hala tuju kita. Nama saya Noh bin Omar daripada Tanjung Karang, mewakili UMNO Negeri Selangor. Tapi sejarah ni, Tan Sri Pengerusi, ini sejarah penubuhan kerajaan Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Dia ada 3 perkara yang berbeza. Kita sudah maklum apabila kerajaan Pakatan Harapan telah pun hancur, dah runtuh dah, mana ada rumah, dah terbakar. Mereka bakar sendiri rumah mereka, maka tidak ada pilihan. Kerajaan baru akan ditubuhkan. 25 hari bulan Februari 2020, satu peristiwa yang cukup bersejarah. Apabila kita pada masa itu 222 ahli-ahli parlimen dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk pertama kali untuk kita nak pilih siapakah yang layak menjadi Perdana Menteri. Tetapi peristiwa yang lebih penting ialah sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saya masih ingat kita nak menghadap Yang di-Pertuan Agong pukul 12.30 hari. Pada pagi itu pukul 9 pagi. Di Dewan yang bersejarah ini, di atas tingkat 38 kalau tak silap. Ahli-ahli parlimen UMNO dan ahli-ahli parlimen PAS, kami duduk berbincang. Ya, Abang Presiden pun balik daripada jumpa Tuan Mahathir pada ketika itu. Saya masih ingat. Sebelum kita pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, kita berbincang bersama PAS. Apakah keputusan yang kita nak buat? Maka kami sebuah suara, PAS dan UMNO memutuskan bahawa kita nak bubar parlimen dan kita nak minta parlimen dibubarkan bila kita menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maka kita pun bersepakat, bukan sepakat dengan keputusan, pergi ke Istana Negara pun kita bersepakat. Semua naik bas. Kita pergi naik bas. Apabila sampai di Istana Negara, kita semua tahu akhirnya tidak ada seorang pun ahli parlimen yang layak menjadi Perdana Menteri. Maka sehari lepas itu, Yang Amat Presiden panggil kami semua ahli-ahli parlimen. Kami dimaklumkan bahawa satu keputusan dibuat bersama dengan beberapa parti. Bersatu, UMNO, PAS dan JPS. Kita dipanggil dan diberitahu bahawa kita diminta menandatangani surat akuan bersumpah untuk mencadangkan ahli Parlimen Paguh sebagai calon Perdana Menteri. Pada ketika itu saya ingin berkongsi pengalaman. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Presiden. Saya kata yang kita ni dah janji-janji ni, apakah faedah kita dapat? Apakah kepentingan politik yang kita dapat? Tetapi saya sungguh kagum. Apabila Presiden bagi tahu saya, dia kata jangan bincang pasal kuasa.
Jangan bincang apa kita dapat. Yang pentingnya kita nak tubuhkan kerajaan Melayu mengganti kerajaan Perikatan Harapan. Begitulah ikhlasnya Presiden kita pada masa itu. Bersetuju? Apabila kami semua dah sign, kemudian ada seorang ahli parlimen yang teragak-agak nak sign. Siapa agak-agak itu? Ya, itu tidak lain tidak bukan ialah bosku, ahli parlimen Pekan. Apabila semua dah sign, bosku teragak-agak, maka saya dengan beberapa kawan termasuk Datuk Ismail Sabri naik presiden, duduk hampir lebih juga setengah jam. Berbincang dan mendengar pendapat bosku. Dan disitulah saya belajar satu pengorbanan seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang mengatakan bahawa kerana negara beliau sanggup menandatangani, aku bersumpah ini. Ini sejarah bagaimana keikhlasannya presiden kita, bagaimana berjiwa besarnya bosku demi untuk menjaga keamanan negara, dan lebih-lebih lagi pada ketika itu kita ingat bahawa COVID-19 sudah mula menyerang. Tetapi amat mengejutkan. Apabila kabinet diumumkan, kita pun terkejut. Saya lah terkejut. Kita duk bayang kokolah timbalan Perdana Menteri dapat pada UMNO. Tiba-tiba 4 menteri kanan. Bila 4 menteri kanan, kita pun nak tahu yang mana yang lebih kanan antara 4 ni. Kanan kiri. Maka kami tertunggu-tunggu siapa yang paling kanan. Apabila parlimen bersidang, saya lagi sekali terkejut. Rupanya kerusi dalam parlimen ni Perdana Menteri, lepas itu sebelahnya timbalan Perdana Menteri. Saya ingatkan naik Presiden UMNO, Menteri Kanan yang duduk sebelah Perdana Menteri. Rupa-rupanya ahli parlimen yang popular dengan video duduk sebelahnya. Yang juga dia kata tadi bahawa menteri yang menjaga ekonomi yang tak berapa faham ekonomi. Ini kenyataan. Lebih menyedihkan saya sebagai ahli parlimen. Kau lah nak kongsi kuasa. Duduk sebelah Perdana Menteri. Ketua WIP pun UMNO tak dapat. Orang yang sama juga menjadi ketua WIP. Sedangkan yang dominan di dalam kerajaan ialah ahli-ahli parlimen UMNO. Lagi sekali, kita kena terima keputusan ini. Jadi kesimpulannya, saya nak buat analogi lah. Ini ibarat macam kerajaan yang dipetua. Dah biasa yang dipetua. Pengurusi tetap. Selalu parlimen jadi pertua. Tak apa. Bila kita merintah, saya nak dia betul. Tapi okey. Dia ni sebab dia gian. Sebab parlimen tak boleh bersidang. Terlalu lama. Dia gian. Jadi ibarat kita macam mana? Kita buat rumah lah. Bila kita buat rumah dah siap. Tetapi bila rumah kita buat sama-sama, akhirnya yang menjadi penyambut tetamu bukan kita. Kita duduk dekat dapur. Jadi bila tetamu datang, dia hidang. Yang hidang penyambut tetamu. Kalau makanan tu sedap, wah, tetamu kata sedap masakan. Wah, penyambut tetamu baik lah. Kami memang pandai masak. Tapi kalau makanan tak sedap, dia kata ini tukang masak yang masak tak sedap. Kita yang kena. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena fikir bahawa saya nak ulaskan bahawa penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional ini ialah sokongan daripada ahli-ahli parlimen secara peribadi bagi saya. Tidak ada rujuk kepada majlis tertinggi pun. Tak ada rujuk kepada parti. Sebab itu saya bersetuju. Kalau ada, bukan kalau ada, dah memang ada pun. Beberapa ahli parlimen seperti Macang, Padang Rengas, menarik sokongan dan menyokong kerajaan. Itu hak mereka dan tidak boleh disalahkan kepada mereka. Tak boleh menceritakan, itu hak mereka. Dan saya lihat, hari ini kita lihat bahawa kita oleh kerana gabungan ini, ialah gabungan di antara ahli parlimen, maka sokongan kita ialah terletak kepada ahli-ahli parlimen.
Kemudian suruhlah ada kerajaan Perikatan Nasional. Tiba-tiba tubuh pula parti Perikatan Nasional. Yang mana kita sudah maklum, dalam parti itu UMNO tak terlibat. GPS pun tidak ada dalam parti tersebut. Jadi apa tujuannya? Menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional yang berbeza dengan parti Perikatan Nasional. Jadi kerana itulah saya nak maklumkan dalam Dewan yang mulia ini bahawa UMNO Negeri Selangor memberikan sokongan penuh dan bersetuju bahawa sokongan ahli-ahli parlimen kepada kerajaan Barisan Nasional, kepada kerajaan Perikatan Nasional hanya setakat sebelum parlimen dibubarkan saja. Parlimen bubar, kita sudah tidak ada sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi persoalannya, bila parlimen nak bubar? Ini masalahnya, bila parlimen nak bubar? Sudah tentu, sekarang dia kata parlimen tak boleh bubar. Sebab darurat. Habis kau darurat nanti, COVID-19 pula melanda. Agak-agaknya, bila parlimen nak bersidang? Saya nak tanya para perwakilan. Nak pilihan raya cepat atau pilihan raya lambat? Nak cepat ataupun lambat? Ya, semua nak cepat. Kalau nak cepat ni, kita tak bermakna keputusan Majlis Tertinggi yang menolak jika ada tawaran timbalan Perdana Menteri. Itu jawatan, itu keputusan yang tepat bahawa tak perlulah kita nak ambil jawatan timbalan Perdana Menteri. It's too late untuk kita nak ambil. Betul tak betul? Dah lambat dah. Kita ambil nanti lagi lambat pilihan raya. Jadi bila nak parlimen nak bubar? Alasan seperti yang saya kata, COVID dan juga darurat. Dan yang kedua adalah sudah tentu bahawa yang akan menentukan parlimen ini nak bubar atau tidak ialah Perdana Menteri yang menasihatati Agung untuk bubar parlimen. Agak-agak Perdana Menteri nak nasihat ke Agung ni? Parlimen pun tak bersidang. Tetapi kita jangan lupa ada perkara yang ketiga, iaitu kerajaan ini kerajaan tidak stabil. Kita rapoti dalam parlimen, sewaktu nak memilih speaker, penyokong kerajaan hanya dapat 111 undi dan pembangkang 109 undi. Lebih dari undi ialah ada 2 orang tak mengundi. Apabila bajet baru ini diumum, yang diluluskan, kita lihat bila undian dibuat, yang menyokong bajet 111 orang, pembangkang 108, lebih 3 undi. Dan kita kena ingat bahawa dalam kerajaan ini kita ada, tak silap saya, 43 orang daripada Barisan Nasional. Dan saya nak minta nak minta kepada perwakilan, apakah tindakan yang kita nak ambil? Apa yang kita nak ambil? Ya, kita percaya dan yakin kalau kita memikirkan sudah sampai masa parlimen patut dibubarkan, maka kita mesti memberi mandat kepada Presiden untuk memanggil semua ahli-ahli parlimen untuk kita menarik sokongan kepada kerajaan PN. Setuju tak setuju? Jadi, kan itulah kita tahu bahawa parlimen mestilah dibubarkan dengan segera untuk kita nak melahirkan kerajaan yang lebih stabil, macam mana yang wilayah Persekutuan katakan tadi. Sebab kerajaan tak stabil, ekonomi kita juga menjadi kelang-kabut. Dan saya juga yang ketiga saya nak sentuh mengenai sejarah Muafakat Nasional. Sejarah Muafakat Nasional ini dari segi parti politik, ianya bermula daripada negeri Selangor. Apabila pilihan raya kecil di Sungai Kandis, pada masa itu Datuk Seri Ismail Sabri, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Selangor, pertama kali kita berbincang dengan PAS supaya PAS jangan letak calon. Maka mereka bersetuju. Tetapi di Seri Kandis pertama kali, pada masa itu kita nak berkempen pun nak duduk semeja, sepentas pun masa teragak-agak pada masa itu. Tetapi semangat telah ada walaupun kita kalah di Sungai Kandis. Ditakdirkan
oleh Allah SWT. Sebulan selepas itu, berlaku pula pilihan kecil di Seri Setia, dalam negeri Selangor juga. Pada masa itu, kita lihat sekali lagi semangat kerjasama telah pun timbul, di mana kita memberi ruang kepada calon PAS bertanding dan Barisan UMNO atau Barisan Nasional tidak meletakkan calon. Pada kali kedua di Seri Setia, saya tengok sudah ada kerjasama yang baik. Sudah boleh berkempen dalam satu pentas yang sama antara UMNO dengan PAS. Tetapi sekali lagi, kami di Selangor tewas dengan pilihan raya kecil tersebut. Alhamdulillah, dengan semangat muafakat nasional yang kuat, berlaku lagi sekali lagi pilihan raya kecil di Semenyih pada 2 Mac tahun 2019. Pada masa itu, semangat muafakat nasional dah begitu kuat. Kita bekerjasama dengan baik. Bukan saja setakat berkempen satu pentas, malah PAS juga di Selangor. Seluruh negara hantar jentera mereka kempen bersama. Alhamdulillah, dengan semangat muafakat nasional Semenyih yang dulu kita kalah, akhirnya kita menang dalam pilihan raya kecil itu, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah semangat muafakat nasional yang kami pegang di negeri Selangor. Kita harap semangat muafakat nasional di Semenyih akan bangkit membantu kami di negeri Selangor. Oleh kerana muafakat nasional ini bermula daripada Selangor, maka UMNO Selangor menyokong penuh dan bersetuju dengan keputusan Majlis Tertinggi bahawa muafakat nasional ini mestilah dipereratkan, mestilah diperkukuhkan supaya perpaduan ummah dapat kita teruskan di dalam negara kita ini. Dan kerana itu kami di Selangor, pegangan kita ialah kita apabila kita berkawan, kita bersahabat, kita jangan hianati kawan kita. Jangan khianat kawan kita. Melainkan kita dihianati nanti. Itu lain. Jangan rakyat melihat bahawa kita yang mengkhianati perjuangan ini. Karena itulah kita di negeri Selangor ini, kita telah membuat keputusan bahawa harapan kita supaya UMNO dan PAS janganlah bertembung dalam pilihan raya yang akan datang. Kami sedar, PAS juga sedar di Selangor, UMNO juga sedar. Kami pembangkang di negeri Selangor. Parlimen UMNO saya tinggal 1. Adun kami tinggal 5. PAS ada 1 dun. Sebab itu kita tahu. Kita mengakui kelemahan kita. Karena itulah semangat muafakat nasional di negeri Selangor ini, kami berusaha untuk tidak bertembung antara PAS dan UMNO. Kalau bertembung juga, maka saya bimbang apa yang berlaku pada 2014 mungkin akan berulang kembali. Dan juga kita juga insaf bahawa di negeri Selangor tidak boleh bertembung 3 penjuru. Kalau bertembung 3 penjuru, tembung BN lawan PN lawan PS, saya bimbang PS mungkin akan menang. Karena itulah kami akan berusaha untuk mencari jalan supaya tidak bertembung 3 penjuru di negeri Selangor ini. Kita harap Datuk Seri Presiden boleh memberi restu kami di Selangor jangan bertembung 3 penjuru untuk kami kembali menang di negeri Selangor ini. Jadi oleh kerana masa cukup. Saya tahu masa telah cukup. Jadi bagi mewakili UMNO Selangor, dengan ini saya menyokong usul yang dibawa oleh Perak tadi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Noh.